Buka boleh tak? Alright, boleh. Okay. Okay. Alright, so ni antara buku sebab saya punya screen saya pakai background ni jadi tak nampak sangat, tak apa nanti saya snap, saya masukkan dalam group. Okay, di modul multimedia dalam PDPC STEM abad 21. So buku ni saya download di internet tapi tahun sudah. Saya tak ingat di mana link tapi mungkin saya ada, saya googlekan soft copy dia. Okay, dalam ni ada benda yang sangat menarik, banyak benda yang boleh kita baca lah. Satu lagi, ini yang Cik Azmi dia pinjamkan sebab grup saya kena buat berkaitan skrip. Saya dengan Kak Azizah fizik tu berdua kena buat tajuk di bawah skrip. So dekat situ Cik Azmi pinjamkan. Saya belum sempat scan, nanti saya scan, saya jadikan PDF. So you all boleh bacalah. Dia lebih kepada asas penggambaran yang melibatkan macam BSTP. Macam kita ni simple punya lah. Okay. So hari ini saya nak share tentang asas penggambaran. Perkara asas di dalam penggambaran ada beberapa. Pertama tentang storyboard. Kedua tentang skrip. Ketiga tentang teknik. Okay, teknik penggambaran. Seterusnya adalah alat atau peralatan yang kita akan gunakan. So masa kami di Bandar Tenggara tu dia lebih kepada mobile punya penyediaan bahan. Okey, dia nak kepada mobile. So cikgu senang, cikgu tak payah nak duduk menghadap komputer lama-lama nak buat ni. So dia nak yang simple, ringkas dan kontennya menarik. Itu yang di-share dengan kami lah. Okey, sebab tu asasnya saya pergi tu sepatutnya saya nak belajar OBS tapi kat sana saya tak dapat belajar benda tu because yang datang Fesi tu sangat muda muda dan diorang ni ada dua orang tu yang kita jumpa dekat Apple Teacher Course Ijah di Apple masa bulan 12. Dua orang tak dengar suara. Siapa Kak? Koha dengan Yusof. Tak ingat muka dia. Betul. Ramai dalam tu tapi bila akak pergi tu tengok-tengok macam kenal. So dia kata akak pergi ni ke, pergi Apple ke hari tu. So baru teringat. So dua orang daripada tu tapi dia orang sangat-sangat advance dah sekarang. Dah ada studio dekat rumah, dah siap semua. So memang sangat menarik lah. Okay. So ini apa yang saya cakap tentang storyboard. Okay. Kalau kita tengok storyboard ni kita storyboard ni sebab kita nak dia merupakan satu siri lakaran. Maksudnya kita lakar, kita nak kita punya papan cerita tu macam mana. Kita punya content tu kita nak come up dengan macam mana. Okay. So dengan ada storyboard, kita skrip kita akan jadi lebih bagus, lebih kuat. Sebab kita nampak, kita nak cerita ni, contoh macam saya matematik, saya nak bercakap tentang pecahan. So saya akan buat dia punya storyboard. Pertama saya kena terangkan tentang apa tu pecahan. Okey, itu penerangan pecahan. So storyboard kita penerangan pecahan. So lepas tu kita nak buat apa? Ada board yang kedua kita nak beritahu ada berapa jenis pecahan. Lepas tu board ketiga kita fokus kepada pecahan pertama. Kemudian fokus pecahan kedua, pecahan ketiga. So bila kita ada storyboard kita tu, so kita akan tahu macam mana kita nak buat skrip. So apa yang kita nak cakap dalam tu. Okay. Itu yang kita kena buat. Dan storyboard ni dia tak ada format yang khas sebenarnya. It depend on masing-masing punya lakaran. Ada orang dia pandai drawing, dia akan lakar secara drawing. Ada orang tak pandai lukis tapi dia buat secara maknanya menulis. Dia just bagi tahu okey scene 1 cerita okey jenis-jenis ni. Dia just buat je lakaran, dia buat petak and then dia tulis ni. And then kemudian daripada kita punya storyboard tu nanti kita tahu macam mana kita nak shoot tentang kita punya bahan tu. Kalau shoot dari segi short film lain. Dia okey kata kita nak budak tu dalam keadaan marah. So shoot dia adalah ke muka. Teknik dia apa? Mungkin teknik dia adalah extreme
Zoom. Dia ada teknik-teknik dia. So nanti lepas ni kita akan belajar untuk teknik tu pula. Saya pergi pada storyboard dulu. Okey. Lepas tu kalau dalam PDPC kita pula, contoh macam tadi saya kata saya nak terang tentang pecahan. So bila saya nak terang tentang pecahan tu, bermakna saya kena kata saya nak beritahu tentang 3 pecahan. Sebab itu kita di dalam kalau kita buat video okey, asal penggambaran ni maknanya sama ada kita dirakam ataupun kita membuat untuk kita punya video PDPC yang nak di-upload ke YouTube tu. So, kita kena buat macam contoh kalau kita pakai iPad, kita pakai iMovie. So, bila kita dah tahu apa yang kita punya storyboard jalan cerita yang kita nak sampaikan tu, jadi contohnya kalau kita nak terangkan tentang pecahan tu tadi, kalau dekat dalam iMovie, kita boleh letakkan dia ada satu term dekat dalam iMovie itu, iaitu kalau tak silap saya cutaway. Cutaway ni maknanya you boleh timpap gambar dalam tu and then dia zoomkan gambar tu. Sambil kita bercakap, okey, gambar tu akan masuk dalam tu dan dia akan macam contohlah saya nak fokus kepada pecahan tu. Saya bagi gambar, okey saya zoom dekat gambar tu. Itu dia panggil cutaway. Tak silap saya dalam iMovie dia panggil cutaway. Sekejap saya double check benda tu. Dia panggil cutaway. Kalau tak silap saya lah. Dia punya terms tu kita boleh masukkan. Untuk saya try masuk foto, saya masuk video dulu, lepas tu dia panggil cutaway. Cutaway tu nanti tengok dalam iMovie tu dia ada terms cutaway. Maksudnya dalam contoh macam you all cikgu-cikgu sains ni nak menerangkan pasal sesuatu proses. So satu proses itu and then kita nak freeze video kita tu tadi dekat satu-satu macam contoh dekat macam contoh air yang mendidih kan, dekat dia kita nak zoom kepada gambar tu. So yang tu kita boleh come out dengan image, timpat dia and then dia akan pergi kepada guna format cutaway tu, dia akan zoomkan benda tu. Tapi sambil tu kita bercakap. Video kita masih berjalan. Cuma kita nak difokus kepada benda tu. Sebab tu penting bila kita ada storyboard. Maknanya kita nak, okey, sampai dekat part penerangan ni, kita nak dia zoom out. Sampai dekat part penerangan ni, kita nak dia daripada tilt up, tilt down. Jenis shot-shot yang kita akan buat untuk kita punya cerita ataupun kita punya content lah nanti. Alright. So ini adalah tujuan kenapa kita buat storyboard. It's not tak ada benda yang dia tak ada format yang formal kita buat storyboard, tapi mungkin apa yang di-share di internet itu adalah based on apa yang mereka sendiri lalui. Jadi dia memudahkan kita untuk kita guna pakai. Alright. And then seterusnya kalau tengok kat sini, ini antara cerita bagi individu. Papan cerita ni, kalau orang yang tak pandai nak lukis ni, dia boleh. Kalau tengok kat video ni, saya cuba share kan, saya harap nampak kot. You know, I feel like every time that I look up storyboards and how they're supposed to look, they always look really nice. And I used to think that to do them properly, you actually had to be a good artist. Tak nampak Kak? Nampak tak? The exact opposite. Tak nampak. Tak ada keluar je. Tak keluar. Okey, kejap. Which I guess is just a bad Alright, artist. dia tak But keluar today I'm going sebab to show you the mungkin basics of doing storyboards and show you that okey, if I akak can do mungkin them, akak kena anyone stopkan can. akak punya slide tu lah. Sharing slide tu stopkan. Okey, dan saya kena pergi kepada Storyboards are done so that you can visualize your film stop scenes share before tu, you akak actually kena shoot pergi them, which share makes benda lain huge lah. help to have on YouTube set. ni. It makes your life so much easier. It's a lot harder to forget to get a shot or Kalau not letak get ni. coverage or a certain Ni boleh insert nanti shot boleh that you tengok lah want. link Nampak ni. dah. Shot, well, Nampak Nampak dah. tak? Nampak. Okey. So, ni antara yang I mean, this is how I drew Griffin. It's like a preschooler. just macam lakaran macam ni je. Dia tak ada lakaran yang
yang But you don't need to be formal really good ke at tak ada. drawing to be a good storyboarder. Ni kalau orang yang The important thing is yang that tak you boleh can nak interpret draw what lah. you've Macam drawn, kita kan and you kadang can lukis-lukis effectively jadi orang translate lidi. them into the image. Tapi okey je And jadi orang demonstrate lidi just daripada how tak bad an jadi artist langsung can be and kan. still make Sebenarnya kita je yang tahu. very quick Cuma kita excerpts boleh from the explain short dekat films orang that yang I've been boleh working on. yang You know kita what? nak buat tu. Macam contoh kita rakaman dengan TV Here's an excerpt that I pendidikan. showed in the So screenplay benda-benda episode tu 2 weeks kena ago. ni lah. For the caveat justice Tengok is dia great buat macam marriage, mana. you see William in the back seat. Dia Now, bagi as you tahu. can see here, that's Adjust supposed to be view Cabbie's mirror head in to the see foreground. apa benda. That is So dia William in the itu mirror. storyboard Those are dia. supposed to be the building. Dekat situ That's nanti supposed kita to be the nak macam street. tu kan. So Dia as you kata can see, mirror. not So very kita good. dah tahu And dah just so you oh can see, you can teknik identify dia the kena macam character. ni. Like, I know that Tapi that's macam William in apa the yang back orang seat cakap, because that untuk really buat papan well-drawn cerita cowboy ni, hat that's on. It's storyboard pretty ni, still kita shot, ni but kena alongside imajinasi your kena storyboard, tinggi. you can add notes Memang that kena tell you tinggi. things like the lighting. In this Itu case, I memang, wanted William's tapi face saya in memang shadow. Now, selut I've lah already sort of versi-versi yang shaded in dekat his face Bandar to get Tenggara that tu, across, but dia just so sangat that people understand that, if they look at berimajinasi. this and can't quite understand Seorang what I've daripada drawn, cikgu William's yang face in tu, shadow, dia except for seorang brief ustaz, flashes dia of punya exterior light. You can also say the action that's supposed subscriber to dia take memang place, Cabbie sangat adjusts ni the dah sampai mirror. I'm 100,000. not drawing a really bad Dia arm tak ada buat reaching out, konten but, PDPC it will sangat, be tapi understood that dia happens in suka the show. buat parodi. Here's a line from Dia later buat in the parodi script. Now, he kind of tentang does the dramatic backlight Munafik and says his 1, line. Munafik Now, if you 2. want to show on-screen movement, you can Sangat-sangat use arrows talented within the lah bila frame. kita In this tengok, case, tapi I'm kami showing kat that his sana hand is tengok yang turning belakang around, but not tabir. his body. You can use So this for anything. You so can use ini it for lakaran lah, walking, you can okey. use it for any Nanti small sekarang saya movement dah that you feel bagi you can animate just link using sekarang arrows. bolehlah You can do tengok that. Now, in this Alright. shot, I also want the camera to push Saya in. I stopkan could draw a tu, second saya buka closer picture balik to show tadi. that that's what I want to have Right. happen, and then Okey. just label it accordingly. Something I'm Saya going to show in kejap. just a second. But in this case, I can show that the camera needs Okey, to push kejap. in. Testing, dengar tak? Drawn what the Dengar ke final tu? framing will be. These arrows Testing, here go, dengar tak? the camera will push Ha? in. That Dengar just tak suara saya? Dengar Kak Ika, Dengar, dengar. tapi kejap saya. Dengar, Okey, okey. 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 So, ada ke? Dengar ke? Jap. Ija dengar suara tak, Ija? Dengar. Okey. Dengar suara Kak. Dengar suara Saya Kak. share balik yang skrin tadi. Tadi pun sama juga. Dia punya template ni. Ni untuk yang bagi bagaimana nak bina papan cerita untuk video kita. So, kalau tengok kat sini, saya nak playkan dia kejap. Okey, kejap. Alright, kita play dia. Ni sebab papan cerita dia sangat ringkas, sangat ni maknanya kita kena tentukan konten kita. Akak yang YouTube tadi tak nampak lagi. Akak kena tutup Ni. skrin ni dulu. Nanti Buat boleh macam tadi. tengoklah dekat link tu. Tak apalah. Sekejap lagi Ni. kita tengok yang ni. Yang ni detail sikit lah. Dia siap bagi macam mana benda tu bergerak. Tu kita kena ni tengok kepada situasi di mana kita boleh tak benda tu. Macam mana kita nak gambarkan tu kita kena gambarkan lah. Okay. So untuk yang seterusnya dekat sini ni antara template. Yang ni tadi saya Google dekat nampak ke? Saya takut tak nampak. Nampak je? Akak belum share skrin lagi. Oh, Akak belum belum share. share skrin lagi. Selalu share dengan pakai iPad ni, hari ni guna okey. Okey, nampak ni antara template yang ada. Nampak? Okey, so ni antara template yang saya tengok dekat internet. Kalau boleh pergi nanti dekat Studio Binder. Dia ada online punya. Okey, dia ada online. Maksudnya kita guna kat situ buat kita boleh print. Tapi ni tadi saya dah download yang dia banyak version dia bagi, sama ada dalam Word, dalam PowerPoint, dalam PDF, dalam AI, semua format tu dia bagi. So saya dah download tadi, nanti sekarang saya hantar dalam grup. Kalau kita tengok dekat kita punya screen ni, dia ada scene, ada shot berapa, macam mana, shot yang macam mana kita nak size macam mana, nak lens. Ini memang detail lah. Ini bagian diorang memang nak rakam detail. Maksudnya ini di peringkat macam TV pendidikan tu lah. Kalau kita ni biasa je, kita akan pakai skrin biasa. Dan ada satu lagi, nanti kejap lagi. Saya tadi try cari yang dia bagi masa saya dekat Bandar Tenggara. Dekat Bandar Tenggara dia tak bagi macam ni pun. Dia bagi kolom macam kita buat dalam Word tu. Dia bagi tahu, okey, gambar apa nak letak, kemudian apa. Mungkin Ika kena buat ni kan, skrip kan. Dia storyboard dia begitu.
Dia pakai yang tu. Macam ni line punya. Yang tadi 2 panel. Maksudnya satu page tu ada 2 ni. Okey, kalau kita banner storyboard, dia mesti relate dengan skrip lah. Saya sentuh sikit tentang skrip. Skrip tu biasanya kalau satu muka surat, 1 hingga 3 muka surat, normally dia dalam masa 1 minit. Sebab tu kalau nak 25 minit, Ika kena banyak sikit lah. Semula-semula Kak. Macam mana? Ika kena banyak sikit muka suratnya. Okey? Banyak 25 minit lah. Banyak. Kalau wording biasanya kalau untuk skrip wording dia dalam 2000 lebih. Dan baru boleh capai 25 minit tu. Akak boleh share tak Akak punya tu? Akak boleh share tak yang TV pendidikan Akak punya? Yang akak buat lagi tu kan. Tapi akak nak tengok skrip dia macam mana. Nanti akak boleh bagi yang dalam grup punya. Diorang yang memang ikut baca satu-satu skrip dalam apa yang dia buat tau. Macam akak ni, akak buat tapi akak bila by the time dia ready for take, akak macam tak boleh juga nak ikut skrip tu. Sebab dia jadi, kita akan cakap benda lain juga. So itu masalah pada diri akak lah. Akak tak boleh nak ikut. Tak boleh ikut skrip. Tak boleh ikut skrip. Dia jadi macam ni, bila ikut skrip tu, kita punya perancangan asal nak cakap gini-gini, tapi bila kita dah on air, kita akan terfikir benda lain tau. Sebab kita memikirkan, kita bayangkan kalau budak kita tu tak faham. So kita akan nak fikir, nak terang cara lain. So macam mana tapi kalau tapi diorang yang mengambil bertugas ni, pegawai-pegawai yang bertugas ni untuk rakaman ni, diorang sebenarnya macam dah dilatih untuk sabar tau. Macam saya pergi dengan Radius One tu, saya punya storyboard, dia tak minta kita storyboard, dia minta kita skrip. Jadi kalau kita dengan pihak rakaman, dia orang tak nak storyboard. Storyboard tu sebenarnya pada kita. Kita yang rancang kita nak buat apa. So yang hantar pada dia adalah skrip. So bila dekat skrip dekat diorang tu, diorang penting kalau untuk yang banyak beza antara rakaman di BSTP dengan Radius One. BSTP ni dia buat bila dia rakam tu dia terus nak masuk je. Sebab tu kita kena siap slide secepat yang mungkin. Tetapi kalau Radius One, swasta ni diorang teknologi dia canggih sikit. Jadi dia merakam je kita punya suara. Dia macam kemudian baru masuk. Dia masuk kemudian kita punya slide tu. Dia edit kemudian. Sebab tu dengan diorang bila kita buat skrip, kita memang betul-betul kena pandukan kita punya storyboard kita tu kena memang ikut betul-betul. Dia je stop tak Kak? Ke straight je 20 minit tu? Kalau macam BSTP, dia punya cara dia sebab dia orang rakam terus masuk dekat slide kita tu tau. Kita tu berjalan serentak, kita bercakap, slide kita berjalan terus rakam. Jadi kalau dia nampak ada something yang tak okey, macam BSTP, dia yang akan stop kita. Tapi kalau di swasta, Radius One tu tak. Kita yang cakap nak berhenti. Kita rasa macam salah kan, kita okey stop. Dia orang kan stop lah. Macam tu. Tapi benda macam dekat dekat Radius One dia ada satu alat, dia panggil prompter. Prompter tu kalau kita tengok kat TV, orang baca berita tu, dia sebenarnya ada prompter yang bergerak naik ke atas. BSTP tu tak ada prompter ke? BSTP tu tak ada prompter. So Ika kena, dia ada satu skrin besar. So nanti dia ada Ika tayang lah Ika punya skrip tu. Okey. Okay. So itu untuk sebenarnya kalau kita tengok dekat sini storyboard ni sebenarnya kita bantuan untuk kita untuk menentukan perjalanan kita punya konten. Okay? Perjalanan kita punya konten. So macam beza macam ni kan BSTP dia nak rakaman macam tu 25 minit. Tetapi kalau sebagai kita untuk penyediaan konten untuk di YouTube lebih kepada dia tak sampai berapa minit. Yang digalakkan adalah 7 minit. Paling jangan terlalu lama. Okay? Short and simple. So bila kita kena rakam. Macam contoh kita nak buat banyak, tak payah. Kita buat atau kita pendek-pendekkan. Mungkin macam
nak terang macam sains, apa tajuk yang rasa-rasa boleh nak cuba? Macam kimia ke, apa tajuk yang rasa macam kalau rasa-rasa kalau nak terang tu dia memang akan ambil masa yang panjang. Kalau kimia Fotosintesis ke? apa dia? Fotosintesis ke? Fotosintesis. Yang 4. So benda-benda tu kena tengok juga macam mana nak lakarkan video tu, macam mana nak zoom. Kalau contoh kita nak nampakkan air kan, udara maksud oksigen dengan tu, so benda tu yang tadi kita kena tentukan yang pakai iMovie tu dia panggil cutaway tu. So kita nak kena jadinya penting ke tak penting storyboard tu, dia akan membantu kita daripada kita nak cakap apa, nak cerita macam mana, nak keluarkan benda tu macam mana. So, bila kita dah ada storyboard, kita kata, kita nak keluar benda ni dulu. Contoh kalau kita dah buat slide banyak-banyak, kita nak pergi slide nombor 4. Tu storyboard tu. Kita nak pergi slide nombor 4. Dekat slide nombor 4 tu kita nak buat cutaway. Maksudnya kita nak zoom kepada apa. Tu storyboard kita lah. Macam fotosintesis tadi, kata fotosintesis. So, kita nak zoom dekat mana? Adakah masa kita kat daun ataupun dekat air, mungkin air hujan ke, matahari ke. So benda-benda tu. Maksudnya bila zoom ni kita nak beri penekanan kepada benda tu. So proses fotosintesis tu dia terhasil dari apa sebenarnya. So kita pergi pada benda-benda tu. Itu maknanya storyboard tu kena ada supaya kadang-kadang bila kalau kita sendiri je untuk kita punya video YouTube, doesn't matter. Kita kalau tak ada storyboard pun kita dah boleh dah dengan slide kita itulah sebenarnya macam storyboard. Cuma kita detailkan sedikit. So kita print slide kita kan, kita print slide kita kan macam sekarang ni, kalau tengok kat screen ni 3 panel, kita ada yang 2 panel. Sama tak macam kita kalau kita print dekat slide PowerPoint kita? Kan dia boleh print macam ni kan? So kita dah boleh letak dah slide pertama, sebelah kanan tu kita tulis lah. Kita nak dia macam mana. Itu dikira juga sebagai satu storyboard. Sebab dia tak ada format yang fix. Mesti buat macam ni, mesti buat macam ni. Tak ada. Dia tak ada benda tu. So kita bolehlah pelbagaikan kita punya storyboard tu. Nak macam ni, contoh macam kita dah buat slide kan, PowerPoint. Itu adalah salah satu cara kita punya storyboard. Tepi tu kita tulis, masuk yang ni selepas apa. So kalau kita rasa, kadang-kadang kita kan dah biasa mengajar, jalan penerangan tu kita dah ada. Tapi kita nak tekankan kat mana. Kita kata fotosintesis adalah. Kita cakap adalah tu, lepas tu kita nak come out dengan apa? Adakah nak come out dengan video atau kita nak come out dengan wording? So itu storyboard kita. Kita punya ni. Senang. Kalau kita cikgu ni dah buat PowerPoint tu tak payahlah nak buat storyboard yang macam terlalu ni sangat. Kalau kecuali you all nak buat cerita di dalam kelas tu. Storyboard yang macam, maksudnya hari ni punya sesi pembelajaran, macam kita, itu kita punya RPH tu one of the storyboard kita lah. So kita, apa yang kita nak tekan, kita nak jadi, macam kita dah beli sekarang ni, kita dah beli kita punya DJI kan. So sebenarnya kita dah boleh rakam dah. Kita dah boleh agak dah. Perjalanan kita dah buat RPH kita. Ini nak jadikan satu story sebab apa yang kita upload di YouTube tu ada 2 kategori. Satu kategori kita nak memberi idea kepada orang lain. Maksudnya, macam saya buat aktiviti untuk perimeter dengan luas tu, kita buat aktiviti budak gini-gini. Tu aktiviti tu tujuan kita masuk tu untuk orang dapat idea daripada apa kita buat. Pertama. Kedua, kita buat tu untuk kita bagi knowledge. Maksudnya budak kita refer as a flip classroom. Dia refer kat kita. Refer kat video kita tu. Orang lain guna video kita tu untuk bagi penerangan. Contoh, mungkin cikgu tu dah beri penerangan kat anak murid tentang fotosintesis tu, budak tu tak faham. So mungkin dengan cara video kita tu, itu video untuk penerangan, input. Satu
lagi video yang kita buat tu tujuan kita memberi idea kepada orang lain. So yang memberi idea ni kalau biasanya rakaman kita di dalam kelas lah. Kalau kita boleh kumpulkan, okey, kita masukkan apa kita buat dan kita jadikan satu video. Satu hari lesson. Okey, tajuk apa-apa kita buat ini. So mungkin ideanya di situ orang akan nampak. Dan bila kita sharekan link YouTube kita di Facebook ke, kita bagi detail macam Ijaz selalu buat. Okey, apa kita buat tu? Kita buat apa, kita nak masukkan macam Ijaz buat aktiviti, maksudnya RPH penuh, boleh juga. Tapi macam mana? So sebab orang tak berada dekat kita. So orang mesti nak tahu apa. So dari pembacaan RPH itu adalah storyboard kita untuk PDPC kita, konten kita. Tapi kalau kita nak tahu, sebab orang mesti nak tahu macam mana you jalankan benda tu di dalam kelas. So itu yang kita kena come up dengan video lah, satu hari punya cerita macam tu. Okay. Ni 3 panel. Selain daripada tu tak ada. Cuma satu je saya cuba carikan nanti dalam grup saya ni, saya tengokkan ada ke tidak. Hari tu dia ada bagi storyboard tu, saya try kalau sebab tadi try cari macam tak berapa nak jumpa. Biasalah kan bila cari tak jumpa. Tak cari tu ada je. Dia tentang storyboard tu. Atau Lukisan akak tu pakai apa tu Kak cantik? mana? Lukisan muka tu. Lukisan tu pakai ni. Download dekat handphone. Dia panggil Photolab. 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 Gambar dia, tapi hari ni dia dah tukar cover Photolab tu dengan gambar orang macam pelik sikit lah. Cari Nampak Cikgu L pun pakai juga. Sebab nampak gambar Cikgu L pun dia update gambar dia macam. Masa kita orang dekat Terengganu, ada seorang cikgu ni, dia ni adalah macam ni, dia sebelum ni dia bukan cikgu. Dia bahagian dia macam bukan isi arkitek ke macam tu lah. Tapi dia ni, rumah dia tu dia menang inovasi tau. Rumah dia rumah kampung, English cottage, tapi dia punya ni dalam dia high end teknologi. Bayangkan dia buatkan rumah dia tu, air aircon tu dia salurkan supaya boleh ni kirus pokok. Sangat-sangat kreatif. Jadi dia ni yang ajar kita orang. So dia pakai Photolab. Yang mana satu Kak? Photolab banyak dia gambar apa? Cuba tengok, dia ada gambar ni kot. Sekarang ni hari tu ada gambar perempuan. Ni tengok. Ini gambar perempuan Photolab art effect ke? Yang warna pink-pink sikit. Yang tu ke? Photolab art effect. Rasa sekejap Ini. nampak rasa macam tu. Sekejap Kak double check. Dia sangat-sangat menarik lah pakai tu. Simple je. Dia lah yang bagi ni. Dia kata guna tu. So kita orang ramai-ramai pun gunalah. Okay. Akak tengok Photolab yang mana. Ni. Sekejap akak stopkan sharing tu. Kalau akak buat ni, akak stopkan sharing. Yang ni. Nampak tak? Ada gambar perempuan tu. Akak kena stopkan ni. Akak punya screen ni. No. Akak punya supaya tak ada virtual background tu. Choose. Akak offkan dulu, none-kan dulu. Ni. Nampak ke? Batang korak ke apa? Bukan ni? Nampak. Ya, macam tengkorak ni. Perempuan yang pakai baju pink tu kan? Ya. Perempuan pakai baju pink. Okay. Yang pakai baju pink. Yang tu Okay. So download yang tu, dia adalah template dia. So you all boleh guna pelbagai. Sangat menarik. Okay, thank you Kak. Okay, so yang lainnya saya cuba cari dalam grup ni. Saya cuba tengokkan document and links. Dokumen ke itu di-sharekan. Sekejap. Dokumen ni tuntutan. Dokumen itu dia dah masukkan rasanya. Ni. Okey, ada. Contoh storyboard. Okey, kejap.
Open. Okey. Sekejap Akak sharekan contoh storyboard ni. Harap-harapnya boleh ni. Storyboard. Mana tadi? Ni. Okey. Nampak ke? Nampak, ni. nampak. Ni dia punya. So ini yang diorang bagi hari tu. Contohnya kita buat hubungan antara makhluk. Ni contohlah. Okey, selamat datang ke channel apa-apa. Okey, ya Bi. Bi tak hujan Ya, jadian Pirokia. Rehatlah dulu. Ya. Kak Jila pergi hantar cili dengan tu. Dengan tuan. Dengan langsung beli susu Adian. Bi soalan kan? Ya. Okey. Alright. So ini adalah storyboard yang dia ni. Nanti kan saya masukkan juga dalam grup kita send boleh gunalah. Ini yang dia buat. Okey, suara dia bagi tahu dah. Ini paling simple lah. Dia, by wording. Dia tak pakai gambar. Tapi kalau kita nak letak boleh juga. Paparan ni kita ambil lah slide kita. Slide kita ni kita masukkan. Kalau tak nak pun tak nak buang. Maksudnya kalau kita tak gambar nanti macam makan space kan. So just tulis slide berapa. Slide 1, slide 2. So kita tulis apa kita nak cakap. Ini dia punya storyboard. Daripada situ dia transfer kepada skrip. Macam itu tak ada. Tengok. Dia kata jumlah ni 3 hingga 6 minit. Ini cadangan dia. Bila kita buat kita punya video dalam tu jangan lama-lama. Tapi memang betul ada satu video tu saya buat dekat YouTube tu. Video tu video darjah 1. Nak terang tentang banyak dan sedikit je. Video tu sangat pendek tetapi saya tengok yang itu paling banyak view. 1,400 lebih kurang view. Yang lain semua sikit je view. Panjang-panjang dia orang tak suka tengok sangat kan? Yes. Nak kalau kita nak memberi input tentang sesuatu penerangan, jangan. Buat paling simple, paling pendek dan dia akan lebih berkesan. Kalau kita buat panjang-panjang tak boleh. Tapi masa saya pergi hari tu Bandar Tenggara tu sesi yang last dia buat video kritik. Tapi memang masa tu mula-mula macam tak naklah buat video kritik cakap sebab nanti macam malu kan orang komen. Tapi saya kata aku datang sini nak belajar. Kalau diorang tak kritik hari ni, aku tak tebal muka hari ni, aku tak akan balik dengan 1,000 penyesalan. Maksudnya kita akan bawa kesalahan kita. Kita datang, kita tahu kita ada kekurangan. Kita balik, kita akan bawa kekurangan kita tu juga. So, masa dekat situlah dia bagi tahu. So, bila tengok ni, storyboard ni, itu yang cikgu-cikgu, ada seorang cikgu bahasa Inggeris tu, dia punya video dia sangat-sangat menarik. Cikgu ni dia buat video bahasa Inggeris dia sangat-sangat menarik. Kalau saya pun saya tertarik. Kita baca, kita tengok pun kita nampak dah menarik. Okey. So kalau tengok kat sini, apa yang ada dalam template ni, pertama ni adalah penerangan tentang diri kita. Kita nak objektif kita nak cakap apa. Lepas tu dia kata, apakah kamu tahu tentang ni dia nak rangsang. Okey. Kita nak rangsang minda budak. Apa saat? 15 saat ini adalah konten. Apa yang kita nak sampaikan. Even kalau matematik tu kami nak buat, dia kata kalau nak buat penerangan tentang soalan problem solving pun tak perlu banyak, tak perlu lama. Dia suruh sekejap je, macam satu soalan je tapi nanti kita banyak-banyakkan, pelbagaikan. So 15 saat. And then kita buat satu kesimpulan dalam tu, yang lain tu penutup lah. Kita nak buat animasi macam mana, orang babai. Ni dia bagi tahu dah. Inilah antara storyboard yang paling simple dia bagi kat kita. Kita lah draft macam mana, kita nak buat apa, nak letak apa. Kalau macam tu nak senang, nak menarik, ada orang macam alah nak type leceh kan. Ambil template ni, buat jadi landscape, buat ruangan besar-besar sikit, kita tulis tangan je. Nanti bila kita dah buat video, kita dah nampak ada masalah yang timbul, kita catat conteng, kemudian nanti bila dah siap baru kita type. Sebab ada setengah orang dia nak type siap tapi tergedala.
Ni isu-isu yang dia bagi tahulah. Dia cuba nak nampakkan perfect dan lengkap. Bila dia cakap tu saya terasa jugalah sebab saya kalau boleh nak cuba perfect. Tapi bila kita nak perfect, dia akan tergendala menyebabkan video tak jalan, tak buat, tak ni apa semua. So, dia cakap bila kita buat macam ni, kalau kita tak nak ni pun kita draft je. Kita draft dengan tangan je. Ambil template ni, jadikan landscape, kita tulis tangan. Paparan dia macam mana, efek dia apa, adakah kita nak masuk dia apa. Macam tu dalam keynote kan dia ada apa untuk buat tu morph transition kan. So kita bagi tahulah kat situ. Magic move tu ke Kak? Magic move tu ke? move tu kan. So boleh masuk kat sini. Slide kita nombor berapa, pergi mana, ke mana. Tu kena. Okey, ini semua adalah tentang storyboard. Inilah yang kita orang belajar dan kita orang dapat, kita orang kena buat assignment tu. Okey, video yang saya kena kritik tu, satu daripadanya adalah saya tak buat storyboard. Saya nak tengok apa efek dia bila saya tak buat storyboard. Dia maksudnya bila kita tak buat tu, sebab kita dah ada dalam kepala kita. Tetapi bila kita lakar storyboard tu, lagi banyak benda yang kita boleh minimizekan kesilapan atau kekurangan kita. So itu baguslah bila kita buat. Cuma kita ni cikgu tak sempat lah. Tu yang saya kata, ni cuti ni harap-harapnya dapatlah peluang 14 hari ni applykan apa ilmu yang dapat. Maksudnya buat secara proper. Bila kita dah biasa, dia kata bila dah biasa besok, kita akan buat, kadang-kadang kita tak catat macam ni. Maksudnya dia punya format tu dah ada dalam kepala kita. Jadi kita dah tak catat sampai kita dah satu tahap, kita dah tak catat macam ni. Tapi kita punya gerak kerja seperti ini. Dah tak payah dah nak catat proper macam ni, tapi gerak kerja kita, hasil konten kita seperti kita ada storyboard kita. Itu yang saya belajarlah. Okey, so ni nanti sekarang saya sharekan untuk kita belajar hari ni. Okey, saya stopkan sharing tu. Okey, so ada kod lah. Ada apa-apa nak tanya lagi boleh jawab ke tak? Boleh kot. Okey, so kalau ada nak tanya, bolehlah tanya apa yang ni lah, yang mana saya boleh jawab tu, saya jawabkan. Kak, tunjuk satu video yang akak dah buat yang terbaik Kak, nak tengok. Yang terbaik nak kata terbaik. Yang terbaik setakat akak ada ni. Okey, yang akak dah buat, jap kena buka YouTube Boleh pandai ke tak ni? Okey, Google Chrome ni. Okey. Dia ada, saya cuba video YouTube. Nampak ke saya punya? Sekejap, saya nak cari kemampuan. Okey. Satu lagi. So saya nak Akak guna Zoom bayar ke apa ni Kak? Zoom bayar. Akak guna Zoom yang bayar Ija pakai yang bayar kan Ija? Oh, Ija punya Ija pakai yang bayar. Oh. Kalau yang free tu 1 jam je Ija 40 minit. 40 minit je. Oh, 40 minit je. Dia tak ni, bayar dia boleh lama sejam. Okey. Ini antara video yang kena kritik lah. Yang sebenarnya kalau tanya saya pun, kalau saya jadi budak, dia kata dia tegur. Sebenarnya kalau ni saya edit pakai VN. VN. Saya buat di Notability, saya buat di VN, tapi ini sepatutnya saya tak payah sebut sebab budak dah tahu nak tulis. Ni kat sini dia tegur. Oh, kakak guna Notability, lepas tu record guna VN. Screen record. Oh, okey. Di tu. So, benda ni sepatutnya lukisan ni tak perlu. Sebab fokus kita bukan nak melukis, fokus kita nak mengukur perimeter. So sepatutnya masa akak edit video ni, bahagian melukis ni saya kena lajukan. Bahagian melukis ni macam ni kan, buat satu-satu.
Sebenarnya Maksudnya kita fokus kepada apa yang kita nak ajar je lah. Proses Ya. tu. Jangan tu. Tapi macam ni, apa yang akak buat ni, akak ikut macam kat kelas tau. Sebab bila akak berdepan dengan budak yang lemah, kita nak terang satu-satu. Nak detail. Tapi sebenarnya bila dalam video ni, dia tak boleh macam tu. So macam nampak video, sepatutnya akak tak payah nak lukis tu. Tak betul tu kita lukis tu. Tapi kita lajukan. Masa itu pergi pula pada proses editing. Kita edit kita tu. So kita, itu penting storyboard. Tapi macam ni, masa buat ni tak ada storyboard. Sebab masa tak cukup, tak sempat nak buat storyboard. Okey, buat apa yang terfikir kat kepala, nak come out macam ni. So, terus je. Tapi sepatutnya bahagian lukis tu tak perlu lama. Simple je. Okey? Ini dari segi PPC. Yang ni agak saya buat. Kak, kejap yang Kak. paling banyak view. 1,300. Okey? Dia tak keluar. Keluar tak Tak keluar kot. Hari ini kita ingin belajar tentang istilah banyak dan sedikit. Ini paling sikit. Tapi ni gambar ni buat dekat keynote ni. Kita lihat kepada Gambar ni saya follow buku teks tahun 1. arnab banyak. Anak saya buat ni. Sedikit. Arnab tidak sama banyak dengan ayam. Kalau darjah 1 lagi penting lah sebab macam ni. Dia tak perlu banyak. Kita lihat Sikit kepada je. gambar ini pula. Rama-rama tidak sama banyak dengan bunga. Bunga lebih, rama-rama kurang. Itu saja video dia. Ada satu yang saya punya video. Ni video yang kita orang kena buat yang saya kata ada teknik-teknik rakaman. Yang akak guna gimbal lah. Ni. Tapi grup kita orang cinematic. Ni pakai apa Kak? Ini pakai VN juga. Editing pakai VN. Shoot dia yang diajar tu. Macam ni. Nampak tak bendera tu? Kita orang kena shoot dari bawah, gerakkan kamera tu, handphone tu ke atas. Dari atas ke bawah. Tilt up, tilt down. Teknik lah tu kan. Teknik. Kiri ke kanan. So ni nanti saya akan buat juga slide. Kita akan bincang. Tapi ini banyak kena hands on lah. Tapi saya try rakamkan nanti. Macam ni. Kita nak fokus. Macam VN. Perasan tak tadi? Saya punya slide tadi. Masa daripada dia fokus pada ni. Dia tukar kepada gambar lain. Kalau VN, kita boleh letak kita punya slide tu and then kita punya video, audio tu kita boleh setting dia dekat ada beat. Beat tu maksudnya slide pertama atau gambar pertama nak ke gambar kedua, video pertama nak ke video kedua, kita boleh setting dekat beat tu bila dia boom macam tu dia terus masuk pada ni. So kita punya video akan lebih cantik. Kalau perhatian tak saya ni. Akak maksudnya transition dia lah, boleh ubah. Transition dia tu kena dengan melodi, dengan music. Okey. Dengar tak bunyi dia berhenti sekejap? Dan terus masuk. So itulah antara benda yang dia ajar. Maksudnya dekat VN tu kita kena tekan, dia adalah function dia untuk tu. Cuma sekarang ni nak pandaikan boleh kat mana akan nak tapi ambil masa lah VN tu kalau akan nak buatkan satu-satu. Tapi you all boleh explore nanti dekat bahagian dia ada banyak nanti lah kita bila part masuk dekat editing nanti kita try tunjuk untuk VN. Boleh? Yang editing. Ni lain tak ada. Tapi ada seorang cikgu tu dia punya BI, cikgu apa Asro kot. Asro Cikgu Asro ke? Bukan. Nama dia apa Asno. Ni dia punya video dia buat dengan storyboard dia. Cikgu Asno. Tak silap saya. Ni. Cikgu ni buat masa kat sana. Dia tidur pukul 3 pagi. Nak buat benda ni. Ada nampak cikgu ni. Dia menang Kak Dia antara tu. Akak tu dalam akak punya video ngengek tu dapat juga nombor 2.
much better. Right now, I'm inside 2 of the 10 Dia pakai VN juga ke? Dia ni ada campuran. Dia VN dengan apa dia sebut satu lagi tu, tapi dia gabung. Dia buat kat situ, lepas tu dia masuk dekat VN, dia edit lagi. Tadi dia pakai green screen ke apa ni? Green screen. Lepas tu video tu sendiri ke ataupun macam kat lu dia ambil mana-mana video? Latar belakang. Latar belakang dia mula dia kata dia ambil satu, lepas tu dia gunakan apa tau untuk tambah tiang-tiang tu nak nampakkan ni. Supaya tak nampak tiru sangat lah. Tak nampak tiru, yes. Yang editing tu dia pakai software lain. Dahsyat cikgu ni. Memang dia buat sendiri. Ni macam ni. Macam tu kan? Pukul 3 pagi. Sanggup tak? Ni dia punya vlog. Tim group dia kena buat vlog. Group akak kena buat cinematic. Vlog ni kepada Assalamualaikum. Jumpa lagi kita macam ni lah cara vlog. Okey, sekarang Ni vlog. Tapi vlog kalau kita ada DJI tu, itu paling cantik kalau kita nak buat vlog. Jadi kita bergerak, benda tu tak stable lah. Dia tak macam ni. Jadi hasil kerja dia orang. Macam ni tadi, footage ni bukan dia ambil seorang. Dia group dia, semua orang ambil footage. So masuk dalam group, kita pilih, kita nak yang mana orang ni punya, orang Malaysia. Lepas tu kita buat editing sendiri. Editing ni VN lah ni. Dia pakai VN lah ni kan? Dia pakai VN. Atau Abang Din. Abang Din Sado. Abang Din Sado. Kalau vlog style dia macam ni lah. Kita menghadap kamera menerangkan begini-begini. Menceritakan. Okey. Ija boleh lah. Ija fotogenik Ija. Kak Sari aku tak. Kena belajar dulu skill Kak. Kang nanti Cikgu buat Farizi. nampak shot sendiri. Gimbal dah ada. So gimbal jadi dia tak goyang-goyang lah kan? Betul. Try tadi. Tapi macam teknik pegang gimbal tu pun nak kena belajar juga. Sebab kalau kita pegang tak kena. Sebab dia berat juga Setting dia tu, dia lari. Yeah. Setting dia dah cantik dah. Nanti kalau kita pegang tak betul, cara kita bercakap lagi kita nak control kan. Nak kena berlatih. Kalau dia letak saja okey, dia stable kan. Kena banyak sikit berlatih lah. Kena mungkin mula-mula kita rasa ni lah, tapi dah lama nanti mungkin kita akan okey sikit kot. Kita dah boleh. Yelah, takkanlah nak terus pandai kena cuba. Betul, memang kena praktis lah. Tapi kan memang hasil dia nampak beza. Kita ambil gambar, pegang dengan tangan dengan guna gimbal. Bayangkan boleh ambil gambar budak-budak satu kelas. Semua orang boleh nampak. Kalau sebelum ni kan kita susah kan. Kita macam gambar ada satu akak buat tu, kan kita nak kena penjarakan, betul. So budak tu buat tempat masing-masing. So bila kita ambil gambar pakai dia punya tu, kita ambil 3-3. Maksudnya 9 tu dia akan snap tau semua. And then dia akan gabungkan gambar tu terus jadi. Itulah. Seolah-olah kita ambil gambar satu kelas. Set panorama Kak, dia boleh ambil banyak-banyak tu sudah gabung kan? Ya, betul. Sangat menarik. Okay, so ni yang ni agak tutup lah. Alright. Okay, stop share. Alright, tu je nak cerita tentang storyboard. Tak ada benda pun. Tapi itu yang kita orang belajar dan kat sana pun memang dia banyak macam kita ni belajar through experience tau. Dia suruh kita orang buat dulu. Dia terang gitu. Okay, kata, pergi. Dia kata, semua ni, debar-debar semua orang. Macam-macam buat cara, sendiri. macam-macam gaya. Tapi, kita orang belajarlah sesuatu kat sana. Itu antara kursus yang saya memang nak pergi dan saya rasa dia memenuhi saya punya KPI. Saya apa yang kita nak belajar tu. Sangat-sangat menarik. Tapi ni nanti dia orang buka lagi. Tapi yang grup kita orang tu sampai sekarang, dia orang tanyalah pegawai BSTP tu pun tanya nak bubar tak. Dia orang tak nak bubar grup tu. Dan grup tu sampai sekarang masih on dan berkemungkinan dia orang akan buat kursus lanjutan untuk yang kami ni. Sebab kita orang nak tahu tentang teknikal pula lah. Dari segi penggunaan, sebelum ni kita belajar tentang storyboard, penulisan skrip. Skrip tu pun kita ajar
kita macam ni. Cuma daripada storyboard tu dia bercerita, tu secara tak langsung kita belajar tentang skrip. Apa yang kita nak cakap. Lepas tu dia ajar teknik ni lah, nak ambil footage. So kita nak ambil tu sikit. So footage yang kita nak kena ambil, contoh kita kena ambil satu-satu footage itu antara 7 hingga ke 9 saat saja. 7 hingga 9 saat je, tak boleh lama. So dia kenapa dia ambil 9 ataupun 7, sebaiknya 9 lah. Jadi kita akan cut mula depan, maksudnya mungkin ada yang mula-mula kita ambil tu kan kita tengah bercakap lagi ataupun yang hujung tu, so dekat situ nanti kita akan cut. Dekat masa proses editing lah. Bila dia cakap okey, bila kena video kritik itu baru tahu pentingnya sebenarnya storyboard. Storyboard tu sangat-sangat penting. Kita kena fokus pada konten kita. Macam Akak tadi sepatutnya nak terang tentang perimeter dengan luas. So sepatutnya lukisan itu tidak perlu buat secara video tu sebenarnya boleh dilajukan lagi. Melukis tu. Okay, kita fastkan benda tu and then terus pergi. Baru pergi kepada apa yang kita nak kira. Maksudnya perimeter dia. Lepas tu baru kita fokus pada luas dia. Itu lebih cepat. Dan lagi satu, dia kata suara tu. Macam Akak kan macam ada masalah suara. Macam mana kita nak buat suara yang ada, macam mana nada suara pun kita tahu. Ada orang dia memang gifted lah. Dia bercakap tu suara dia orang dengar ceria je. Macam tu. Macam Akak, bila kadang-kadang ada masa bila kita rakam tu suara kita dah jadi lain dah. Kita macam nak jadi formal. So bila video ke YouTube tak boleh. Tapi memang masa kritik tu kita kena terbukalah. Macam contoh Cikgu Din Sador tu dia memang dilahirkan macam tu. MC kan? Yes. Tapi apa yang dia cakap tu logik lah. Kita kena faham, okey, kalau dia yang besar tu tengok macam tu, apatah lagi budak-budak. Walaupun video kita tak panjang pun, pendek. Tapi how kita nak sampai. Dia macam lebih kata benda tu macam mesti lebih catchy sikit lah. Macam yang seorang lagi, macam Kak Linda tu, kan dia GC KL kan? Kak Linda No. Kak Linda No ni, dia kata dia pergi mana-mana, dia akan contohlah dia pergi jalan-jalan, dia jumpa buayan. So dia memang akan terus buat satu rakam. Dia ada je terfikir benda. Dia maknanya kita ni peribahasa kan. Ya, peribahasa ke apa benda, dia memang terus buat. Mungkin dia tak guna, dia tak ada tujuan pun. Tapi dia buat juga. Supaya bila dia nak guna, benda tu dah ada. So from there kita belajar macam Akak pun kalau pergi mana-mana, okey contoh hari tu pergi ke Terengganu tu, dekat tepi pantai tu ada buayan. So Akak dah siap rakam ni tau. Kan handphone kita boleh pakai measure kan untuk ukur panjang tu. Akak buat. Tak tahu bila nak guna. Tapi sampai masa nanti bila dekat ni akan guna. Macam Kak Aziza. Masa dia bawa pergi pantai tu dekat situ, dia buat video. Dia bercakap tentang, sebab tak pandai sangat tajuk dia tu kan. Dia cakap tentang apa? Jarak antara pantai belah sini ke pulau sana. Dia menyebut tentang lambda. Kau tak pandai lah benda tu. Panjang gelombang. Ya. So bila dia pergi satu-satu tempat tu, dia terus relate kan. Sebab kita kalau boleh nak lebih kepada reality punya ni kan. So nak bawa budak ke pantai tak boleh. Tapi bila kita berada di satu-satu situasi tu, kita cuba buat. Macam juga yang Akak buat buayan tu kan, Akak dah capture dah panjang dia berapa. So apa yang Akak boleh buat kat budak, nak jadikan soalan tu kebat, okey, seandainya buayan tu talinya dipendekkan 1/3. So berapa 1/3 yang akan dipotong? Budak boleh kaitkan matematik. Itu yang dia ajarlah. And then mungkin kita boleh kaitkan dengan sains. Buayan tu lagi panjang talinya, lagi dia berayun, betul? Laju. Kalau lagi pendek, dia macam dia laju tapi tak macam ni, dia tak berayun sangat, betul? Dia tak tempoh ayunan. tak pandai benda tu tapi maksudnya as cikgu matematik, Akak bolehlah kena tanya juga dengan cikgu sains. Itu yang kita boleh masukkan gabung jalin kan.
Subjek tu. Jadi sekarang budak nampak, oh cikgu ni pandai cikgu ni tahu. Dia nak kita ni, tak adalah kita kata subjek methods expert ni subjek kita je. Memang subjek kita tu kenalah, tapi kena ada kaitkan sikit. Dan dapat Kak Ija dapat satu idea pula dah ni. Sama lah dapat idea juga. Macam buat ni, video macam yang contohnya kan kalau kita keluar lepas ni kita keluar pergi mana-mana, contohlah kalau contohnya situasi macam akak pergi dengan Kak Ji tu kan. Contohnya kalau akak pergi dengan Kak Ika sekolah rendah kan. Jadi akak cerita tentang buayan tu, tapi buayan tu dari segi panjang tali buayan. Lepas tu Kak Ika pula dia kaitkan boleh ubah dimanipulasi dengan bergerak balas. Kalau dalam lab kita ada panjang bandul dengan berat bandul tu kan. So maksudnya kita kan akak cerita bahagian matematik, Kak Ika cerita bahagian sains. Ya. Gabung dalam satu video. Sebenarnya kalau cantiknya kalau kita ada grup yang mana kita pergi ke mana-mana, kita rakam footage. Betul. So mungkin Ika boleh guna, macam contoh akak ada rakam budak main buai. Mungkin Ika tak boleh guna benda tu. Tengok tak orang budak ni main buaian. Maksudnya kita jangan ambil benda tu untuk kita je. Ambil je dulu tu nampak. One of the ni yang kita boleh guna untuk PDPC. So kita boleh buat benda tu. Masukkan siapa-siapa yang nak masukkan footage untuk video, untuk konten PDPC. So kita boleh masukkan benda tu. Jadi orang lain pun boleh guna, boleh akses benda tu. Jadi dia tak ada nampak macam copyright. Sebab macam dia maklum tadi, kita boleh ambil daripada ni tapi tak boleh lebih daripada berapa saat. 10 saat tak silap saya. So dia untuk tidak kena copyright lah. So kena buat macam tu. So lepas ni kalau kita ke mana-mana, contohlah akak dah terfikir dah, kalau akak pergi pasar raya, nak musim raya kan, sama ni kita sibuk je pergi tengok beli baju, beli apa, dia boleh je ambil je lah video sale kan, dia tunjuk. So kalau akak nak ajar topik wang, Share 10%. Kedai yang money changer. So nampak benda tu. Boleh dah buat. Macam hari tu masa nak naik flight pergi airport, akak dah ni ambil sikit video. Papan perjalanan tu kan. Jadual perjalanan flight tu kan. So akak ambil masa video. dan waktu. Masa dan waktu. Sistem 24 jam. Benda tu yang dekat dengan budak. Budak nampak aplikasi dalam kehidupan harian tu kan. Ya, sebenarnya maksudnya apa yang dia belajar dalam kelas tu bukan nak benda tu saja. Ni realiti dia kan. Boleh nampakkan terus lah. Hari ni semalam challenge budak kelas belakang tau. Semalam masuk kelas tanya dia orang, okey siapa ada TikTok? Semua tak ngaku. Senyap je. Saya kata dengan dia, takut kena marah. Semua takut kena marah, betul. Lepas tu kata, you all mesti pandang takut tak nak bagi tahu cikgu sebab you rasa TikTok tu tak bagus kan? Saya cakap dengan dia. Lepas tu dia kata, lepas tu sebenarnya you all ni kalau ada TikTok, you all boleh panjangkan pahala you all tau. Saya cakap kat dia. Sekali, terus dia ada budak ni cakap, cikgu dia ni ada, cikgu dia ni ada. Budak kelas belakang yang datang dalam 11 orang, 7 daripada dia orang ada TikTok. Kak tunjuklah satu TikTok dia budak buat tu. Ada dalam WhatsApp saat ni tadi dia hantar. Kejap budak tu hantar. Sebab saya challenge je. Lepas tu dia cakap apa? Saya sahut challenge cikgu. Wow. Kak yang Ana tadi dia nak masuk, dia suruh akak invite macam mana? Saya tengok kat dalam WhatsApp ni. Kak Sari kena admit. Macam mana akak kena invite dia? Allow apa? Allow betul. Sebab tadi setting tu Sekejap. Rasanya dah Ana. Ija boleh admitkan dia, Ija co-host, tapi masalah tak ada bunyi pun dia masuk. Ni tak Cuba dia suruh dia masuk lagi sekali. Cuba tekan, siannya dia. Cuba suruh dia lagi sekali. Sian kat dia. Ada? Okey, sementara tu akak ni kan murid kita dibuat. Murid tu buat ni. Okey, sekejap Akak macam mana tadi? Kena share kan? Akak kena share. Sekejap share screen.
Mana budak Ania? Through WhatsApp tadi. Nampak ke? Nampak. Ciri-ciri hexagon tak payah cakap Tak payah. Action je. Ya. So Akak cakap dengan Ni dia. yang selalu yang selalu Su buat kan? Yang selalu Su buat. Simple. Macam budak kelas belakang ni mungkin dia malu nak bercakap. So bila kita suruh buat TikTok, so Akak suruh kata, okey, buat. Okey cikgu, saya salah cabaran cikgu. Ciri-ciri pentagon. Dia orang pertama yang hantar. Projek PKP. Sangat menarik kan? Macam kita nampak budak. Tapi bila dia kelas belakang, dia boleh come out dengan ni. Maknanya saya tahulah dia study. Sebab saya dah kata, awak buka buku teks, awak tengok kalau nak cakap pasal tajuk ruang, tentang poligon. Awak buka muka surat ni awak ni. Saya tahulah dia nak buat macam ni. Kalau dia tak buka buku, dia tak study, dia tak boleh nak buat. Tahu nak buat. Contents tu adalah juga. So lepas tu dia kata, cikgu nanti saya buat poligon-poligon lain pula. Wow. So saya kata okey, bagus. Tapi dia orang pertama lah yang menghantar tadi. Ana boleh ke? Ke Akak kena ni? Ana tak join lagi jap. Tak join kan? Senyap pula dia. Takutnya tadi sebab tak perasan tu tadi. Dia kata dia dengar suara Ijam. Tapi dia tak boleh nak bercakap. Dia kata sebab tu dia keluar kejap, dia nak setting balik mikrofon dia. Tapi agaknya kita ni tadi tak perasan kan? Ijam perasan dia keluar kejap, ingatkan nak pergi toilet ke apa. Cuma dia masuk balik, dia keluar kat perasan tapi dia masuk balik kat tak perasan. Itulah dia masuk balik selalunya kalau Zoom dekat iPad Ijam ni akan bunyi kalau orang masuk. Ya. Tak ada dengar bunyi pula. Sini pun tak perasan tadi. So itulah antara projek-projeknya. Lepas tu hari tu Kak G share macam apa yang dia bagi dekat budak dia dekat WhatsApp. Budak dia yang tak boleh nak online tu. Okey, kita buat template dekat Keynote ataupun PowerPoint. Contoh kita awak macam matematik tadi akan nak buat tajuk dia tengah-tengah akan buat poligon. So Akak bagilah gambar-gambar sebab lelaki WhatsApp dia hanya boleh type saja, betul? So Akak bagi gambar 6 poligon, Akak buat ruangan kosong untuk dia isi. So Akak blast, tu yang Kak Aziza buat. So Akak nak buat untuk budak Akak. Maksudnya daripada soalan tu kita bagi dalam bentuk image. So kita blast dalam grup. Budak ni dia akan tulis, kita buat ruangan belah kanan tu adalah nama dia, kelas mana. Lepas tu yang kat bawah tu dia type. Dia type melalui WhatsApp. Lepas type dia lepaskan, dia akan gerakkan. Dia boleh kecil besarkan kan. WhatsApp tu. Nanti kan Akak buat screen record. Macam mana. Okay. So jadi apa yang Kak Aziza tu buat, so budak dia reply. Okay, setiap budak akan reply satulah. Ada nama, ada ni. So dia buat koleksi semua tu. Dia buat koleksi tu dijadikan dalam Keynote, dia jadikan video. Menunjukkan budak-budak dia semua. Dia susun dalam Keynote, mungkin dalam satu slide dia letak 9. So 3 ke bawah, 3. Budak punya hasil kerja. Dia screenshot ke? Semacam pernah tengok lah yang ni. Ada kat YouTube channel dia kan? Rasanya dekat YouTube channel dia. Lepas tu kalau dia buat tu, Ika macam ni. Ika buat dekat PowerPoint ataupun Keynote. Macam contoh Ika, contohlah tadi Ika kata tajuk fotosintesis kan? Ika bagi tahu tu nak labelkan apa? Karbon dioksida ke, oksigen ke. Katakan gambar pokok kan? Gambar pokok. Lepas tu labelkan macam mana oksigen masuk, karbon dioksida keluar macam tu kan? Okey. Gambar pokok dia yang satu. Nak masuk tu Ika buatlah kotak kosong supaya budak ni dia tahu kat mana type. So dia lebih spesifik. So kita buat benda tu. Tapi bila kita hantar dalam grup WhatsApp as a image.
Betul? Okey. Ni, budak-budak ni tadi dia akan mungkin dia download ke apa ke daripada dia punya image tu, sebenarnya kan dia bila tekan gambar tu dia akan keluar di bahagian atas tanda T tu. Boleh annotate balik. Kan untuk type kan. So buat macam tu. Dalam telefon boleh? Boleh Kak, boleh. Macam kita send status kat WhatsApp tu, kita boleh tulis caption kat bawah. Okey. Ni bagi macam kadang-kadang dia orang tak dapat line kan, dia guna WhatsApp je kan. Betul. Nak jadikan bukti kan. Okey, good idea. Tapi kita kena buatlah bahagian hujung belah kanan tu lagi bisi budak tu tulis nama dia. Jadi dia type nama dia dulu, lepas tu dia masukkan jawapan-jawapan dia tadi. Bila dia dah masukkan jawapan dia tu, dia akan hantar kita sebagai satu image. Image baru. Okey. So kita pun dah ada nama dia, kelas mana. Betul tak? Kita tahulah. Kita tahulah budak tu jawab tak jawab soalan kita sebab ada nama. So kita kumpulkan benda tu, letak dalam kita punya keynote. Okey, ini hasil kerja murid untuk tempoh bila-bila. So senang. Itu paling simple lah kalau budak tak boleh nak online. Online kan? Tapi untuk nak recall dia orang punya fakta ringkas-ringkas. So kalau bila dia dah buat hantar image tu, kita pun bila kita terima, kita bolehkan tanda. Boleh? Kita boleh pilih tanda. So kita tanda besar, tanda kecil-kecil. Lepas tu kita boleh send balik kat dia. Hantar balik ke dia. Dia tengok dah bertanda. Tapi kita simpan lah. Kita boleh simpan untuk kita save, keluarkan. Kalau tak nak memory penuh, transfer siap-siap masuk keynote. Cuba kita buat je lagi Kak. Buat apa-apa kan? Image Kak Ika sediakan satu handout yang kosong dalam bentuk image, send dekat kita orang, send dekat Kak Sari dengan Ija dengan Ana dalam grup, nanti kita orang try respon. Ya. Dan boleh terus buat panjang kat tengok lah ada benda yang boleh di ni. Ataupun macam ni je Kak Ika, tak payah buat pun tak apa. Kak Ika cari buku yang perlu berlabel tapi kosong. Label dia kosong. Kak Ika snap je gambar tu. Send kat kita orang. Akak rasa macam akak ada, cuma Okey, contoh sekarang ni. Baik Kak Sari dulu. Dalam grup tu saya masukkan benda ni. Saya masukkan pasal fraction ni. Okey. So, cuma kalau dalam fraction ni dia susah sikit sebab dia tak boleh buat garis tu kan. Tapi dia terpaksa pakai garis sengit lah. Okay, saya hantar ni. Okey. Dan kita tekan gambar tu. Okey, klik. Kita tekan gambar tu, kat bawah tu nampak tak ada line macam drawing? Nampak. Tekan line tu. Kak ini kalau Android pun ada macam ni ke Apple dia? Semua Android pun ada. Ada kan? Ada. Dia maksudnya WhatsApp yang punya. latest. WhatsApp yang latest. Ni. Okey, so kan kita nampak tu nak tulis pecahan tu kan. Dia nak pecahan tak wajar, improper fraction. Maksudnya total dia kat situ 7, 3, 6, 8/9. So, kita buat tanda, tekan yang tanda T tu. Kita buat 8/9 sebab dia tak boleh palang tengah kan untuk fraction ni, tak apa. So, bila kita dah type tu, lepas dah sudah type tu, kita tekan gambar tu balik. Bila tekan gambar, dia punya tulisan tu di tengah-tengah. Tak mana-mana ada. So kita gerak tekan dekat huruf nombor tu, kita letak di dalam kotak lah. Dia boleh tak boleh kecilkan kan? Boleh. Ika pakai 2 jari Ika. Tekan dekat huruf tu kecilkan. Okey. Ya Allah, baru tahu benda lah ni. Lepas tu kan dia ada 4 kotak untuk jawapan. So Ika kena tekan T lagi. Tekan T lagi dapat 5 per berapa? 5/6. Okey, tekan balik gambar, tarik dia, kecilkan. So, lepas tu kita akan dapatlah macam ni. Kalau akak type, kalau nak tulis pakai tangan pun boleh juga. Akak type, tekan T untuk type lah. So, ini boleh senang lah bagi kat budak je. Tapi sebelum tu kita suruhlah belah kanan tu kita sediakan ruang. Tulis nama dia, nama, kelas apa. So kita terima tu, kita dah tahu dah budak siapa punya. Kalau tidak kita nak kena scroll balik tengok siapa lah yang hantar WhatsApp ni. Betul?
So nanti kita akan save, masuk dalam Keynote banyak-banyak. So kita masuk. Itu hasil kerja. Okey, ni kelas ni punya. So kita tahulah budak-budak kita dah jawab, dah respon. Kita tak bagi dia masa, maksudnya kita tak limit masa. Dia boleh jawab bila-bila. Mungkin ada handphone malam baru ada handphone parent. Betul juga kan. Kita suruh je dia jawab. Tak kira, dia tak ada had masa. Untuk yang macam ni, dia boleh jawab bila-bila. So kita tak payah risau sebab kita tahu dia tulis nama kat atas. Thank you Kak share. Dah terbayang ni. Yang saya belajar lah, yang kita rasa nampak macam susah kan, tapi sebenarnya senang je. Boleh ni. Kak, kalau macam ni kan, selain Google Meet, ni macam Zoom kan, Kak memang guna Zoom juga Akan memang daripada dulu pakai Zoom. Kita Akak orang bayar 3 juga orang. Akak bayar ke apa? Bayar. Mahal tak? Sebulan dalam 70 je. 70. 70. Satu, RM69 90 sen ke 80 sen tu lah. kalau tak nak boleh ni. Boleh Ke cancel. kena ada Kita setahun? boleh cancel kalau Tak, dia boleh ada cancel setahun terus dia ada kalau lah 1 diskaun. bulan. Kalau tak buat bulan-bulan. Dia macam ni Kak Ika. Kalau contohnya Kak Ika dah bayar untuk bulan 10 ni kan. So kalau Kak Ika cancel hari ni, contoh hari ni cancel tapi payment dah bayar untuk bulan 10. Kira sepanjang bulan ni Kak Ika masih boleh guna lagi tapi bulan depan Kak Ika dah auto cancel lah. Dia macam tu. Bila auto cancel Just boleh guna lagi kan tapi dia tak boleh dapat guna lebih lagi. sejam macam ni. Dia kena 40 minit dia akan stop. Sebenarnya boleh je tapi kena login balik lah. Sebab kalau dengan budak akan kena keluar masuk. Tapi lagi ni leceh akak ada problem tau je. Akak semalam. tengah kelas dia problem juga. Tapi Boleh ni report tu. Akak dah tukar ID. Sebelum ni akak pakai ID MOE. Akak takut problem kat situ. So akak tukar. Akak memang pakai ID MOE daripada dulu lagi. Ya, akak sebab masa tu. Ijat tak? So Ijat tak lepas Ijat memang pakai ID Gmail. semalam akak tukar. Akak request untuk tukar. Dia tanyalah betul ke, dia hantarlah email dekat mana email yang kita minta tu. Kita kata confirm nak tukar. So akak tukar lah. Kak Ika yang bestnya dia kita boleh set auto record terus tau. Kalau kita terlupa tekan butang record, kalau Ija memang auto record tau. Maksudnya kalau kita dah join ni, kita dah on, kita pun invite orang. Bila kita invite orang dah masuk semua. Bila kita dah start mula meeting tu, dia auto record. Kita boleh setting macam tu. Lepas tu satu lagi, kalau Kak Ika nak stream dekat Facebook ke YouTube ke, daripada Zoom ni. Cuba share tengok Zoom dia tu macam mana. Dekat iPad susah nak tunjuk setting dia. Dekat Kak Sari boleh tunjuk dekat, kalau sebab Kak Sari login pakai MacBook kan. Kak Sari tunjuk setting dia jap. Ni jap. Ni kot setting dia. Okey, ni macam Zoom ni kan. Awak kena dekat atas tu type zoom.us. Okey. Macam sekarang ni sebab akak dah masuk. Sebab tengah live on kan. tak boleh nak tunjuk. Tak boleh nak tunjuk. Okey, tak apa. Nanti masuk dekat situ dia ada belah kanan ni. Setting. Awak kena sign up dulu. Kan? Kalau belum kan. Sign up So, dulu. sign up. Lepas tu nanti dia mintalah detail. Bagilah detail. So masukkan. Dalam tu nanti dia ada. Ada satu bahagian dia panggil account. So ada account tu setting ke, kita boleh pilih. Dia tengoklah kita punya standard plan ke apa benda. So kalau tu kita tukar kepada Pro. Dia panggil Pro, Zoom Pro. Okey. So daripada situ kita boleh dapat tukar plan tu nanti. Tapi ambil masa juga tau. Masa nak mungkin sebab hari tu PKP. Masa akan nak buat pembayaran kali pertama, nak ambil yang Pro tu, lebih daripada 10 kali lah. Cuba. Pakai Kak, kalau tu anak murid senang lah. Dia just klik je link yang kita bagi tu. Berbanding ke Meet. Kita bagi link je, tapi kita punya setting tu kita mesti macam tadi. Sebenarnya kita boleh setting supaya dia tak payah tunggu kita admit dia. Boleh auto masuk. Auto masuk.
Kalau Google Meet kan dia ada kena pakai kalau tak pakai ID MOE kita kena klik admit kan. Jadi kadang-kadang tengah bercakap tak perasan. Yang ni Kak Ika, kita boleh contohnya kalau kita tak nak masuk lagi lah, kita boleh kumpulkan student kita dalam meeting waiting room dulu. So cukup waktu meeting kita, contohnya meeting kita pukul 3. Kita dah bagi link siap-siap kat budak. So budak akan duduk dalam meeting room, waiting room dulu selama beberapa minit sebelum kelas mula. Once kita dah masuk tepat pada waktu, contohnya tadi kelas pukul 3, automatik budak tu akan divertkan masuk dalam kelas tu. Boleh setting macam tu. Boleh lah. Okay lah. Sebab Google Meet macam slow lah kat rumah ni. Senang. Lagi satu, kalau pakai Zoom, kita boleh lantik co-host. Maksudnya macam tadi kan, Ija yang createkan link. Tapi lepas Kak Sari masuk, sebab Kak Sari akan present screen semua-semua, Ija akan jadikan Kak Sari host, Ija jadi co-host. Jadi, bila anak nak masuk, Ija boleh admitkan dia. Maksudnya ada 2 orang pentadbir dalam meeting ni. Okey. Boleh lah untuk sebulan ni kalau nak bayar dulu kan. Boleh try dulu. Tapi once akak dah try, akak takkan berhenti Kak. Sebab semua orang macam tu. Sebab guru besar dah paksa dah. Maksudnya paksa kena buat, semua kena buat Google Meet lah. Tapi macam rasanya kalau semua orang sibuk buat Google Meet, nanti dia macam tu lah, jadi slow lagi nanti. Betul. Nak buat lain sikit. Tapi yang kat sekolah anak ni dia guna Webex, Cisco. Webex Cisco pun sama je, lebih kurang Zoom juga. Tapi ada berbayar hari juga. tu Apple pakai Webex sekejap kan, tapi now dia dah balik pada Zoom balik kan. Sebab hari tu kan biasalah masa PKP semua orang macam untuk bisnes tau, untuk bisnes. So dia macam kan ada Zoom ada kena attack sekejap kan. Sekarang dah okey kan. Cyber security. Sebab hari tu masa yang Zoom kena attack dengan Apple tau. Dengan live dengan lecturer masuk yang pelik-pelik. Memang masa tu masuk memang lucah lah. Lepas tu macam semua orang macam terkejut. So Cikgu L cepat-cepat settingkan, betulkan setting. Setting balik sebab masa tu rasanya dia belum, masa awal-awal tu dia orang belum register pro. Firewall dia tak kuat lagi. Firewall dia tak kuat. Jadi bila once dia kena attack, lepas tu okey dah. Tu kan macam akak sendirilah masa mula-mula hari tu dia orang duk cakap pasal Zoom ni kan. Memang sakit hati juga. Yang kutuk-kutuk tu. Ya, tapi sebab kita dah bayar. Kita dah bayar, lepas tu tapi kita orang yakin je. Kita orang kata yakin je, teruskan je. Teruskan je. Okey? Try lah dengan budak. Akak kalau akak dah start guna Zoom, budak-budak akak memang tak nak dah Google Meet sebab tak sakit telinga tau Zoom. Tengok sekarang kita kena sejam lebih kan, tak sakit telinga. Kalau Meet memang dah sakit telinga dah. Dia bingit. Dengan gema-gema kan. Okey. Sebab hari tu masa isu sekejap tu Zoom pun budak-budak tu macam parent-parent macam risau juga, tapi kita orang cakap sebab kami pakai yang pro punya, insyaAllah okey. Dan okey je parent mula-mula je hari 1 hari ke 2 hari macam tu je yang dia orang macam isu sikit lah. Tapi lepas tu okey. Bila cakap Zoom Pro kami kena bayar. Okey. Kita tengok kat setting. Tapi register dulu dekat yang tu. Nanti kemudian baru tukar nak setting. Macam ni, Ika cuba dulu, tak payah ambil yang pro. Ika ambil yang biasa. Ambil biasa dulu, tapi Ika kena pesan dekat murid siap-siap. Sebab biasa 40 minit, 10 minit sebelum 40 minit tu dia akan bagi notification. So, Ika beritahu murid-murid, okey kejap lagi kita akan terdisconnect sebab cikgu tak ambil ni lagi. So nanti lepas ni kalau cikgu ni suruh masuk balik, tekan je balik link tu. Murid dia kena install Zoom ke? Kena install Zoom ke? Kalau dekat telefon, kalau dia orang pada telefon dia kena install Zoom. Ya. Tapi kadang-kadang parent ni dia rasanya parent akan mudah juga dengan Zoom tu. Ada setengah mungkin parent yang memang dah ada Zoom. Sebab awal-awal PKP tu, company-company kebanyakan dia orang pakai Zoom sebelum datang Webex kan. Okey. Kalau komputer tak payah daripada browser je browser je. Cuma telefon sajalah dia kena pakai apps lah.
Tapi okey. lebih baik Kak Ika, lebih baik Kak Ika install terus masuk dalam komputer tu. Zoom senang. Nak tukar setting apa-apa senang. Boleh tekan je kat situ. Kalau masuk Oh, website tu kalau lambat dekat sikit lah. Kalau dekat MacBook tu dia pergi dekat mana Kak? Saya pun baru nak berjinak-jinak guna MacBook ni. Okey, kalau MacBook tu Dia awak apps. dia nanti dia akan tanya you nak install tak install. So install lah. Oh, Pergi dekat mula Zoom kat browser US dululah. tu. Buka Zoom US tu nanti lepas tu nanti dia akan masa mula-mula kita nak tu dia nanti tanya nak install. install ke tak. So install lah. Okay, Lagi satu, bila Kak Ika dah banyak-banyak kali guna, dia akan promote, dia akan kata upgrade lah ke Pro. Dia akan promote. Nanti Kak Ika tekan je. Tekan kat situ tempat dia akan keluar menu-menu untuk upgrade. Okey. Yang si kecil ni dah sibuk dah nak pizza mana. Okey lah. So, hari Kat ni belakang masa storyboard je nanti untuk skrip okey. skrip tu dengan teknik untuk shoot tu nanti saya masuk kemudian lah. Saya akan buat slide dulu. Tak boleh mesti nak slide walaupun sikit. Teknik shoot. Kan. Ya, betul. Macam tak berapa macam tak rasa macam tak Kita bagi masa Kak Sari dulu. Okey, boleh. Sekejap Jah tadi ada ambil gambar ke Jah? Sekejap nak ambil gambar ni. Gambar. Dah screenshot? Dah screenshot dah? Kak, ni macam mana dapat gambar jambatan kat belakang tu? Tu Kak, awak gambar jambatan tu macam mana boleh dapat? awak pergi kat bawah bahagian Zoom tu. Okey. Okey. Ada satu di bawah gambar kamera tu. Kan ada gambar video cam dia tu. Ikon kat bawah video cam. Lepas tu dia ada image, dia ada tulis apa nama benda alat tu Dekat mana? Dekat bahagian bawah ada mute stop video. Guna komputer. Okey. Komputer tu ada reaction, ada record, share screen. Okey, akan stop share screen ni. Okey, dekat ni kan ada gambar stop video tu, gambar video cam tu. Gambar video cam. Kat bawah ke kat atas? Dekat skrin akak ni nampak tak akak kalau akak pergi pada tu? Nampak? Stop. Saya nampak gambar akak punya ni. Dekat Akak skrin punya akak slide. ni sekarang akak tunjuk stop video ni nampak tak? Tak nampak Oh, tak nampak. Oh tak nampak. Dia dekat ni. Akak snap nanti tengok dekat dalam tu. Okey. Akak snap. Awak tengok kat dalam tu sekarang. Okey. Ni. Lama setting pula habis. Nanti kejap lagi akan masukkan. Awak tengok. Kan ada dekat bawah dia ada gambar mic. Betul? Nampak tak? Dia ada gambar mic. Okey. Sebelah dia tu kan ada gambar macam video cam. Stop video. Kan ada arrow. Tekan arrow tu. Oh, okey. Kan ada choose virtual background. Virtual background. Dan you pilih. Kita boleh je masuk background ke gambar kita ke keluarga kita image boleh. Tapi kita kena masukkan. Saya punya virtual background saya ni nan tak ada pun. Tak ada maksudnya nanti ada button plus kan. Awak Ika boleh masuk gambar Ika ke nak masuk gambar cari. Nanti carilah. Macam akak punya sama pula dengan Ija. Sebab itu dia akak ada punya image sama dengan Ija. Sepatutnya saya punya tak ada collection. Ini memang template tau. Yang mana ni? So kalau tak ada maka Ika kena tekan button plus tu dan Ika cari. Agak ni saya punya lama. Ika tengok sekarang ini Ija dah tukar background. Itulah, akak punya tak adalah. Dia punya virtual background tu nan saja. Akak dah duduk tepi pantai dah. Oh, virtual background tu Akak Ika pakai apa? MacBook ke apa sekarang ni? MacBook. Cuba ada tak tanda tambah kat situ? Ada, tapi kena cari sendiri lah. Tak ada Try template. tekan? Ada? Try Add image. tekan ambil je mana-mana gambar yang ada kat dalam MacBook Kak Ika. Try tukar dulu. Oh, okey. Akak ingatkan ada template dah siap-siap. Ada. Template siap-siap tapi gambar tak cantik sangat. Kalau Kak Ika macam Ija sekarang ni gambar yang Ija shoot daripada sekolah. Oh. Area bagi kawasan sekolah.
I see. Dah ini pula sibuk lain pula. Ini untuk dalam Zoom je lah Nanti lain tak ada Google Meet ada tapi kena ada apps dalam apps. Ni akak dah dekat pantai dah. Korang lambat sangat, akak lagi pantai dah. Dah lagi nak mandi kat pantai. Saya baru nak cari-cari. Tak apalah nanti saya kumpul segala macam boleh masuk belakang. gambar family, gambar Ika, gambar pun boleh. Tapi kalau boleh, Ika, eksperimen ni je lah. Jauh. Eksperimen ni je lah. Letak gambar donat, terus budak memang tengok kita Kak Ika. Donat? Pernah letak gambar donat. Tak berhenti budak tengok. Lepas tu bila off video sekejap cikgu tukar balik. Bagi on video cikgu tu. Kenapa nak makan rasa donat tu? Okay. Nak belajar lah. Banyak benda boleh dapat hari ni. Thank you tau. Ija dengan Kak Sari. Alah, tak ada apa pun Kak. Sebenarnya kita sama-sama share je. Apa yang ada lebih tu kita share lah. Tadi sebenarnya kan? Ya, betul. betul. Sebenarnya macam rasa macam alah, macam nak batal je dengan Ija. Sebab slide tak sempat buat. Tak apa Kak. Dia sikit-sikit pun tak apa. Sharing is caring. Tapi sebenarnya bila dah ada ni nanti tinggal top up je. So bolehlah tambah-tambah lagi. Boleh bagi tu. Sebab tapi kalau tak mula memang tak mulalah. Betul? Kalau tak mula betul. So, kena mula juga. Kena paksa diri tadi dalam masa 20 minit buat. Wow. Sebab saya belum buat lagi TV pendidikan ni aduh. Sebab akak ni tadi kononnya kan nak tolong budak-budak ni yang nak ambil ujian untuk darjah 6 tu. Akak bukan kelas. Akak buka nak join tak boleh ke anak saya PKSK? Hari Isnin hari Isnin ada slot. Hari Boleh Isnin. Zoom Akak pakai masukkan Zoom. anak saya seorang boleh tak? Nanti akak bagi link kat awak. Awak register. Berapa Kak? Tapi Isnin tu malam 8 sampai 10. Okey tak? Boleh lah, dia tak ada buat apa-apa tu. Biarlah dia tengok matematik tu. Slot yang hari Sabtu akak buka 2 slot. 100 penuh. Itu ajar macam ni untuk UPSR lah Untuk ni yang peksa ni lah. Apa peksa? Akak ada format ke? Maksud saya ada macam contoh-contoh soalan. Ada tips-tips tu. Nanti ada lepas dah terang tu nanti ada boleh tak suggest kalau dia nak buat latihan kat rumah ada buku tu. Suggest by someone lah. So boleh lah akak sharekan. Okey. Hari Isnin kan? Senin 8 sampai 10. 8 sampai 10 malam. Okey. Nak masukkan Sofia ni satu. Slot yang ketiga, slot yang pertama kedua dah penuh. So itu yang tadi dok berkalut nak tengokkan benda tu. Nasib baik abang ada tolong tengokkan pendaftaran tu sebab takut dia orang daftar lebih 100. Ni bayar berapa Kak ni? Bayar berapa ni? Masukkan ada form dia Ada form dia. Nanti akak nanti akak share kat saya. Okey. Boleh tak? Sign tak ada sign? Cikgu sains ni sign tak ada. Sains si Syukri buat semalam. Ada lagi nanti? Syukri akan buat lagi. Syukri pun buat. Syukri buat dia pun sama. Buka pendaftaran 2 sesi, 2 slot penuh. 200 student. Seluruh Malaysia. Sama. Dahsyat. Akak pun sama ni. Slot yang 2 tu penuh dah. 100. Sebab Zoom dia boleh 100 je kan je? Zoom 100. Maksimum 100. So tanya Syukri lah untuk sains boleh yang tanya BM ada tak BM? BM akak tak ada kontak. Sains Syukri sebab akak memang selalu kontak Syukri. Okey. Saya tengok kontak Syukri lah. Akak adalah dalam grup Syukri tu. Kalau dia masukkan nanti, kalau awak tak sempat nak WhatsApp kalau ada akak forward ke awak. Boleh Kak. Untuk anak saya ni ada. Ni sama juga. Ya. Exam tu. Okey. Rasanya okey kok slot kita hari ni. Sikit tak apa. Sangat okey. Thank you. Link tu yang tadi. Ambil gambar ke? Ambil gambar ke? Jom ambil gambar. Buat screenshot Screenshot. Kita screenshot je. Sekejap. 1 senyum. 1, 2, 3. Okey. Right. Okey, so Okey. nanti kita lagi. Okey, bye. Terima kasih Kak. Teknik. Okey? Alright. Okey, bye. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum. Alamak. You all.
Dah Ija? Oh tadi sebab kita share. Kenapa Kak? Kenapa Kak? Tak. Tadi kan kita tak ambil, Ija ambil yang penuh Ija ambil gambar yang dengan slide. blok-blok macam. Sebab tadi masa tapi tak apalah, betul juga ni. Okey je. Tapi Ika dah terkeluar. Okeylah tak apa, dah tengok ambil gambar. Okey, bye. Okeylah je. Apa tadi Ija dah ambil banyak kali. Dah ambil dah. Banyak juga. Nanti Ija share. Okey. Alright, thank you Kak. Okey, bye. Nanti Ija share. Assalamualaikum. Okay, bye. Bye.